lail. Carilah kekuatan melalui sahur untuk puasa keesokan harinya, dan melalui qailullah, yakni tidur sekejap sebelum zuhur untuk mendirikan ibadat malam. Mafhum daripada hadis ni, untuk kita bangun, untuk kita berpuasa pada esok hari, kita kena sahur. Nabi SAW suruh kita buat apa tuan-tuan? Sentiasalah umatku berada dalam kebaikan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sesiapa yang menyegerakan berbuka dan melewatkan sahur. Nabi kata apa? Sallallahu Muhammad, sumu tasihhu. Atau kama qala, berpuasalah nescaya kamu sihat. Tuan-tuan baca tak tentang kelebihan-kelebihan orang berpuasa? Macam-macam. Orang yang ada sakit jantung, orang yang ada kolesterol tinggi, orang yang ada penyakit go out. Ini penyakit orang kaya-kaya dia kata, go out, gout. Banyak penyakit, antara ubat dia adalah puasa. Penyakit lupa dia panggil apa? Nyanyuk dia panggil apa? Alzheimer. Itulah yang tuan-tuan sebut itulah. Saya sampai hari ni saya tak reti sebut benda tu. Alzheimer. Nampak sangat tak reti sebut. Dia pun buat kajian atas tikus. Sekok satu grup tikus, satu tak bekas ni, satu tak bekas ni. Lalu dia pun suntik dengan sel penyakit tu. Suntik dua-dua. Yang ni pun suntik, ni pun suntik. Tapi yang ni, yang tikus yang satu bekas lagi, dia bagi puasa Nabi Daud. Kita puasa Nabi Daud. Hari ni puasa, hari ni makan. Hari ni puasa, hari ni makan. Hari ni puasa, hari ni makan. Yang kau ni kerja makannya. Rupa-rupanya, dia memberi kesan yang sangat minimum kepada tikus yang berpuasa. Orang yang rajin puasa, dia akan susah nak dapat penyakit tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Banyak lagi. Sebab tu kadang-kadang antara terapi yang dicadangkan untuk merawat satu penyakit ialah banyakkan berpuasa. Tapi pasal apa kita puasa tak sihat? Puasa tapi tak sihat. Orang puasa kurus, dia puasa makin besar. Patutlah kita sehari kita puasa, kita makan berapa kali? 2 kali lah. Buka puasa tu, sahur tu kan. Tapi kalau kita tak puasa, kita makan 3 kali at least. Breakfast, lunch, dinner paling kurang lah. Lihat ni. Tapi dia bila puasa, waktu sahur tu tuan-tuan, dia cover siap-siap dah. Breakfast, lunch, dinner. Sagi dia buka puasa pula, dia cover juga breakfast, lunch, dinner lagi. Macam mana nak sihat? Waktu sahur Nabi kata apa? Lewatkan sahur. Sebab ada time frame perut kita tu yang kita boleh bertahan dengan kosong tu. Jangan terlalu lama dan tak memadai, terlalu pendek. Maka timing dia antara subuh dengan maghrib tu timing yang cantik untuk kita dapat kesihatan dalam kita berpuasa. Sebab tu Nabi SAW suruh sahur bagi lewat. Bagi dekat-dekat dengan waktu imsak. Waktu imsak tu waktu dia panggil bukan waktu tarik handbrake. Waktu imsak tu waktu lampu kuning. Jadi kalau masuk waktu imsak tu boleh makan lagi tak? Boleh. Jangan terlajak. Bila traffic light kuning tu, kena slow-slow berhentilah. Takut lagi terlajak lampu merah. Betul kan? Tengah-tengah duk makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak boleh telan lah. Kena buang. Dah masuk subuh dah lagi. Allahu Akbar. Tu rasa macam masuk subuh dah tu. Yang mulut dah boleh. Tak boleh dah. Kena berhenti dah. Maka berhenti awal. Dia nak clear apa semua yang duduk dah dalam mulut lagi, nak telan, nak minum air apa semua. Tak ada bayang, tengah-tengah makan, makan masuk semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duduk tak ni. Air tak boleh nak minum. Jengkreng. Jadi subhanallah, Nabi suruh lewatkan sahur. Dan segera akan berbuka. Tang segera berbuka memang tak payah suruh memang ubat dah.
Yang ni memang ngam-ngam tuan-tuan. Subuh, maghrib masuk 7.30. Pukul 7, standby kurma dah. Standby. Allah, masuk selalu. Punya cepat. Yang tu pancul. Ni. Masuk, tengok-tengok. Bukan Allahu Akbar. Dia testing 1, 2, 3 mikrofon. Jam batal puasa hari tu. Dah semat. Tapi betul dah. Tang buka puasa awal tu betul dah. Tapi cara makan pula tak betul. Tuan-tuan, waktu sahur, pasal apa kita tak boleh nak makan? Makan lah waktu tu, makan. Makan bagi elok-elok, makan bagi sempurna. Nabi suruh makan, bangun juga waktu tu. Fa inna fis suhuri barakah. Sungguhnya pada waktu sahur itu ada barakah dia. Walaupun minum air sikit, bangun untuk makan. Dia tak boleh nak makan, tuan-tuan, muka macam kena tinju. Tak makanan dia. Mata pun tak buka. Bukan sekat anak tu duduk selubung dengan kain. Pak pun selubung dengan kain juga. Punya teruk lah. Makan. Nak makan macam mana tuan? Mengantuk. Tahu tak nak bagi hilang mengantuk macam mana? Tu balik hadis yang kita baca tadi ni. Buat apa? Semayang. Bangkit semayang dulu. Saya makan. Segaklah sikit. Dah ambil wuduk dah. Dah semayang dah. Dah rokok, sujud. Tidak apa semua siap dah. Barulah makan. Barulah segak. Kan? Lepas ni suruh suami kita bangkit makan. Bangkit semayang. Bangkit makan. Anak kita lagi suruh. Bangkit semayang. Bangkit makan cepat. Bangkit. Ngantuk lama. Bangkitlah makan tu. Sekali tidur balik. Subuh pun tak semayang. Dia suruh anak dia bangkit makan. Tak suruh semayang. Tuan-tuan selamat. Jadi, lepas pada ni, sahur. Ujung. Jangan sahur pukul 12 malam. Dia kata, nak pergi mana ni? Nak pergi kedai mamak. Buat apa? Sahur. Pukul apa? Pukul 12. Tu bukan sahur, tu supper. Betul kan? Supper apa nasi kandang tu tengah malam tu. Tuan-tuan, subhanallah. Jadi, lewatkan sahur, segera akan berbuka. Berbuka segera betul dah. Cara makan pula tak kena. Nabi suruh makan 3 biji kurma. 5 biji kurma. Makan dalam bentuk ganjil. Start dengan kurma dulu. Tak ada kurma, cari benda manis. Cari benda-benda yang manis. Sebab tubuh kita perlukan kepada energi dasar tak makan. Kurma tu dia bagi instant energy. Sayyid Muhammad. Lepas tu Sayyidatina Maryam radhiyallahu anha, Sayyid Muhammad alaihi salam buat apa selepas dia bersalin? Allah suruh dia buat apa? Makan buah kurma. Goncang pokok kurma, makan buah kurma. Sebab buah kurma dia bagi instant energy. Saya sebab tuan. Makan buah kurma, makan ganjil. Sebiji, 3 biji, 5 biji, 7 biji. Jangan tu saya sebab. Kita memang Ustaz selama ni pun saya ganjil, memang tak pernah miss, memang ganjil Ustaz. 3 je, takat 3 je. 3 apa? Pinggan. Saya nak cadang tuan-tuan muslimat. Ni saya bagi arahan ni kat muslimat pasal muslimin tak boleh pakai. Tahun ni buka puasa nombor 1, saya nak pastikan kita makan berjemaah keluarga, sama-sama keluarga. Tuan-tuan, kita jarang nak dapat momen ni, jarang nak dapat momen makan sama-sama. Betul tak? Masing-masing sibuk, anak-anak kita sibuk. Tapi bulan Ramadan Allah bagi kat kita 2 waktu yang memang kita akan sama-sama makan. Sahur dengan berbuka. Hidang elok-elok, salat Muhammad, dan jangan lupa makan berjemaah, makan sekali. Bukan maksud makan setalam, makan sekali bersama-sama. Sahabat kata Rasulullah, pasal apa kami makan tapi tak kenyang? Rasulullah kata, kamu makan seorang-seorang ke? Ya, makan seorang-seorang. Makanlah berjemaah, kerana dalam jemaah itu ada barakah. Makan bagi ramai-ramai. Tak mau dah seorang anak pergi makan depan TV. Ayah buka puasa di luar. Sokok. Kurma belah ni, rokok belah ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli ala sallamtu wa ka amantu ala rizqa aftartu. La haula wala quwwata illa billah. Yang mak tu buka puasa celah peti air sambil duk nyanyi lagu Dendang Perantau, tak boleh balik raya tu. Seorang sana. Tak mau tuan-tuan, makan sekali sebab barakah. Dan bukan setakat tu. Ingat tadi waktu makbul doa waktu mana?
waktu duduk depan makanan tu. Manfaatkan waktu tu untuk doa. Ya Allah, bagilah keluarga kami jadi keluarga sakinah. Ya Allah, angkatlah ni musibah, wabak apa daripada keluarga kami. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak soleh. Manfaat waktu tu untuk doa elok. Tu waktu tu. Tahun ni buat jadi macam tu. Lepas tu makan sikit dulu. Muslimat hidang kurma dulu. Hidang kurma, hidang apa kuih sikit-sikit. Kita makan yang dulu. Tu nampak tu. Mak dah hampak sejadah dah tu. Tu imam, makmum kat belakang. Lepas makan sikit, pergi sembahyang maghrib berjemaah dulu. Pergi sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib, lepas tu kita menterkedara. Makan dah. Perut dah kenyang dah sebenarnya. Makan 3 biji kurma dah tuan-tuan. Dah sendawa dah. Tidak? Lepas tu tak makan banyak lah. Tapi kalau waktu tengah perut kosong tu dia sumbat. Dah ya Rabbi. Dia ambil masa daripada dia nak turun sampai ke perut, dia ambil masa 15 ke 20 minit. Selagi dia tak sampai, dia tak rasa kenyang. Dia sumbat lagi, sumbat sampai dah pack dah tuan-tuan. Lepas tu nak pergi sembahyang tarawih. Sujud kelak cendol ikut hidung kan. Teruk. Oh ya Allah, abang jom sembahyang mak. Allah. Buka tali pinggang. Ya Allah. Termengah-mengah lah. Macam mana nak sihat? Makan pergi lelah sikit. Tuan-tuan, jadi waktu sahur kita makan di hujung. Waktu berbuka puasa kita awalkan berbuka dengan makanan yang minimum. Kalau hidang dah, makan terus. Kalau dah hidang dah, makan terus. Kalau tak mau makan terus, jangan hidang proper lagi. Sebab Nabi kata apa? La salata bihadratit ta'am. Tak ada semayang yang dapat dilakukan dengan makanan telah terhidang. Maksud tu tak dapat khusyuk dalam semayang. Khusyuk macam mana? Dia pergi buka puasa kat masjid, pergi bersila depan udang tu elok dah. Dia tahu dah, dia pergi time tu pergi bersila depan udang duduk berdiri melambai-lambai gitu je. Parking cantik dah. Tahu-tahu tu imam buat pengumuman pula. Dia kata, tuan-tuan, kita kat masjid ni jenis makan kurma dulu. Tuan-tuan nampak tak kurma tepi udang tu? Makan kurma tu dulu, sekali kita pergi semayang, lepas tu lagi baru kita makan balik. Tuan-tuan agak semayang dia macam mana? Allahu Akbar. Dengar budak-budak lari belakang. Habis dah udang aku. Okey, selamat dah budak aku tu. Bukan takat dia, tu imam kat depan tu. Depa simpan kat aku agak. Kalau dah teridak tu makan siap-siap. Kalau rasa tak mau nak makan siap-siap, makan dulu sikit-sikit dulu. Jangan hidang lagi. Hidang sekejap lagi. Tapi buatlah tuan-tuan bagi jadi, tengok tu ni. Buat bagi jadi. Boleh tak ni? Macam tak setuju je. Dia kena buat yang tu. Dia kena disiplin. Baru sihat. Perut kita dah masuk kurma, kita dah dapat energi dah. Dan perut sebagian, perut kita tu tengah mengecut tu sehari baru tak makan. Dah kecut perut tu, elok dah. Sekali dia sumbat tu, dia bayang dia terkejut perut tu. Terkejut. Nabi kata apa? Salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ista'inu bi ta'amis sahari ala siyamin nahari. Carilah kekuatan melalui sahur untuk berpuasa keesokan harinya. Nabi suruh salli Muhammad. Wa bil qailulati ala qiyamil laili. Dan carilah kekuatan untuk kita bangun berqiyamul lail dengan kita berqailullah. Rupanya qailullah kita ni untuk bangun qiyamul lail nanti. So sahur bagi qiyamul lail itu qailullah. Jadi tidur sekejap waktu tengah hari tu nak bagi kita kuat qiyamul lail. Tapi pelik kita ni qiyamul lail qailullah dah, bukan 20 minit, 3 jam. Tapi tahajud tetap tak boleh bangkit. Pelik kita nah. Tuan-tuan tahu tak? Tahajud ni bukan pasal kuat. Boleh bangun tahajud ni bukan pasal kuat. Tuan-tuan kalau betul tuan-tuan nak bangun tahajud, nombor 1, tuan-tuan kena makan kurang waktu malam. Kalau tuan-tuan makan banyak waktu malam, tendensi untuk bangun tahajud sangat berat. Sangat susah. Sebab perut kita kenyang. Nak makan awal. Nombor 1.
Nombor 2, tidur kena awal. Tidur paling cantik time tidur kau apa? Kau apa? Sebelum pukul 11. 11, 12, 1-2 time body nak regenerate, dia nak pulihkan sistem tubuh. Dia nak auto dia panggil apa? Dia nak rawat tubuh sendiri. Pukul apa? 11 sampai pukul 2 tu time dia. Tuan-tuan bangun pukul 2 pagi segak dah, tak apa. Kalau tuan-tuan nak bangun awal lepas pukul 2 pagi okey dah. Tapi tidur awal. Kalau tidur lepas pukul 1, lepas pukul 2, tuan-tuan tubuh dah tak repair. Kita akan sentiasa duduk dalam letih je. Tuan-tuan tidur siang untuk cover balik, tak dapat dah. Dia tak dapat. Tidur awal. Nombor 3, mesti ada niat untuk bangun tahajud. Kalau tak ada niat, pakai tak bangun dah. Niat bangun tahajud, insya-Allah tuan akan bangun tahajud. Nombor 4, yang lain semua boleh usaha. Yang ni masalah. Tapi dia bersih pada dosa. Dosa ni lah yang buat bagi kita susah nak bangun tahajud. Suka. Ni muslimat pukul 4 pagi bangkit dah. Pukul 4 pagi bangkit dah, tuntang kat dapur. Masak, potong ikan siang. Solat Jumaat, siang ikan, potong sayur, masak macam-macam. 2 jam. Tapi tahajud tak boleh bangun. Lepas siap-siap masak hidang, lepas hidang kejut suami. Bangkit abang. Bukan setakat abang dia bangkit, jiran sebelah punya abang pun bangkit, blok sebelah punya abang pun bangkit sekali. Punya dia punya kejut abang dia tu. Entah Salih Muhammad. Nah, lepas tu kejut anak-anak bangkit, hidang duduk apa semua. Tak. Pi nak ambil nasi lupa tekan pula dah. Tak boleh bayar. Mujahadah betul lah. Berpeluh-peluh ni. Masya Allah. 2 jam buat kerja tuan-tuan sekalian untuk bersahur. Tapi 2 rakaat sembahyang tak boleh nak buat. Pasal apa? Bukan pasal kuat. Tapi pasal dosa. Lepas tu bila Imam Hasan al-Basri dia tanya, "Wahai Syekh, saya ni Salih alaihi Muhammad buat dosa, ada dosa saya duk buat. Tapi rezeki Allah duk bagi je. Allah bagi je rezeki kat saya. Adakah sebab Allah sayang kat saya?" Kata Imam al-Basri, "Kamu bangun tahajud tak?" Kita tak. Memadailah kemurkaan Allah tu bila Allah tak izinkan kamu untuk bangun bertahajud pada dia. Jadi subhanallah tuan-tuan, Salih Muhammad nak kena, selain daripada kita nak jaga dia punya buat benda-benda tu ni yang nak melayakkan kita untuk bangun tahajud tu dengan tidur awalnya, dengan tak mau makan malamnya, Salih Muhammad, dengan kita niat nak bangkit tahajud. Satu benda paling penting daripada tahajud ni ialah hati kena bersih pada dosa. Ya, clear. Salah satu cara dia untuk kita bangun tahajud ialah dengan kita berqailullah. Berqailullah, Salih alaihi Muhammad. Qailullah, memakan sahur itu boleh memberi kekuatan untuk berpuasa pada siang hari. Dan qailullah, yakni tidur sekejap pada siang hari, yakni sebelum zuhur itu boleh memberi kekuatan untuk qiyamul lail. Waktu qailullah, adapun tidur siang itu adalah selama beberapa minit sebelum masuk waktu zuhur. Beberapa minit sebelum masuk waktu zuhur. Zuhur pukul apa? 1.20. Tidurlah dalam pukul 12.50 gitu. Sakit zuhur ke mana, sak ke mana. Tu sedap pula tidur tu, sedap kan. Jadi tidak. Dia atau selepas makan tengah hari. Ni dia ada kaedah. Waktu zuhur, tidur siang, tidur tengah hari tu, kita boleh tidur lepas makan. Walaupun taklah, kalau kita makan jangan tidur lepas makan. Tapi tak berbeza dengan waktu tengah hari. Disebut oleh ulama boleh tidur lepas makan tengah hari. Salih alaihi Muhammad. Waktu malam jangan makan malam kemudian tidur, tak boleh. Dia tak sempat nak proses. Pasal apa? Boleh pula sebab tempoh tidur tu pendek.
Kalau tidur malam, tidur lama, banyak jam. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan kadar masanya antara 10 hingga 30 minit saja. Waktu paling afdalnya ialah dalam tempoh setengah jam sebelum masuk waktu zuhur. Imam Muslim menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan qailullah itu ialah tidur di pertengahan hari. Jadi kita tahu dah hari ini rupanya ada sunnahnya dalam hidup kita untuk tidur tengah hari. Ada tak orang yang baru tahu benda ni? Tahu dah kot no. Sebab tu kami di madrasah, kita di sekolah kita tak praktik benda ni. Ada sekolah-sekolah kita praktik benda ni. Di madrasah ya, kami memang ada waktu tidur. Memang kami paksa budak-budak tidur. Waktu tengah hari ni, sebelum makan tengah hari tu, sebelum solat zuhur tu, tidur lu. Tidur lu. Dia ada kelas depa sampai pukul 11.30. Lepas tu depa rehat, sallallahu alaihi Muhammad, sehari pukul 12 masa untuk tidur. Depa kena tidur. CCTV ni tengok. Depa tidur tak tidur? Tak boleh. Pasal apa? Pasal sehari nak bangkit pukul 4.30 dah masuk kelas balik dah. 4.30 pagi. 4.30 pagi masuk. Sebab tu lah tuan-tuan, saya duk fikir-fikir. Anak-anak kita lah ni jauh beza dengan kita dulu-dulu. Kita dulu umur 11 tahun, 12 tahun buat apa? Panjat pokok jambu. Jatuh kepala dulu. Saya mat. Umur 11, 12 tahun dulu. Anak-anak kita tu main Beyblade. Yang duduk di rumah main game. Umur 12 tahun, 11 tahun. Anak-anak kita yang duduk tahfiz. Pelajar-pelajar saya tu. Pelajar-pelajar mana-mana tahfiz lah. 4.30 pagi pegang Quran lah. 4.30 pagi pegang Quran dah tuan-tuan. Berapa ribu ayat daripada baca. 4.30 pagi bangkit, buka murajaah Quran. Sebelum murajaah Quran, main tahajud dulu. Tak pernah tinggal main tahajud. Anak kita dekat madrasah tu. Semayang tahajud tak pernah tinggal. Semayang sunat, qabliyah, ba'diyah, sunat rawatib ni, semua buat. Duha tak pernah tinggal. Semayang berjemaah tak pernah tinggal. Ulik Quran sampai lusuh Quran. Sebab tu saya, ada orang duk buat wakaf Quran. Saya lihat terus ada pergi hantar dekat Ma'had Tahfiz. Ma'had Tahfiz memang tak pakai Quran yang wakaf-wakaf banyak-banyak. Pasal pelajar-pelajar tahfiz dia akan guna Quran yang sama sampai dia khatam 30 juzuk Quran. Daripada hantar, Ustaz nak hantar Quran ni pasal apa? Ni Quran wakaf. Tak ya, kami tak mau. Kami tak pakai. Pasal apa tak pakai Ustaz? Bukan Ma'had Tahfiz ke? Memang Ma'had Tahfiz, tapi pelajar tahfiz akan pakai Quran yang sama saja. Dia tak boleh nak ubah-ubah Quran lain. Tuan-tuan yang ada nak tahfiz tuan-tuan tahulah. Daripada dia masuk waktu tahun pertama tu sampai habis dengan Quran tu lah. Sampai dia balik, kita berselotip kat belakang tu. Dia punya ulik Quran tu. Hebat. Kita mana ada ni tuan-tuan. Sebab tu untung mak ayah yang hantar anak-anak dia hafal Quran. Untung tuan. Sebab kita bukan macam tu. Kita dulu mana ada lagu tu. Zaman kita dulu mana ada mak-mak tahfiz ni ingat. Betul tak? Ada tak? Saya pun sekolah menengah kebangsaan agama. Saya dulu, ada pondok-pondok ada lah. Pondok banyak. Jadi tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Macam tu keadaannya. Perlu adik box tu. Ambil kotak apa ni, topi tu. Jadi sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, itu untung anak-anak kita. Kita tak dapat nikmat tu. Kita tak dapat nikmat tu. Tapi kita tak mau anak-anak kita hilang nikmat tu. Saya cemburu tuan tengok. Isnin Khamis puasa. Allahu Rabbi tuan-tuan saya selamat. Jadi di madrasah pukul di madrasah pukul 12.30 waktu tidur. Waktu qailullah. Kita pun kena tidur. Baik, yang berikutnya sallallahu alaihi Muhammad, baring berlunjur dalam masjid. Sallallahu alaihi Muhammad. Baring berlunjur dalam masjid. An Abbad bin Tamim an ammihi radhiyallahu anhuma annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'alal ukhra. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan daripada Abbad bin Tamim menceritakan daripada bapa saudaranya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma yang menceritakan bahawa
beliau melihat Nabi SAW berbaring, berlunjur, iaitu tidur di atas belakangnya dalam masjid dengan meletakkan salah satu kaki baginda di atas kaki yang satu lagi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan biasa dengar Nabi SAW tidur macam mana? Berbaring sebelah kanan. Ni tidur waktu nak tidur di rumah, tidur malam. Baring sebelah kanan. Siapa dekat sini yang memang lekat dia tidur baring sebelah kanan? Kita bukan tahu kita tidur pusing kat mana. Nah, tidur betul dah sebelah kanan. Waktu awal itu tidur sedap-sedap bawah katil. Macam mana dia pusing dia pun tak tahu. Kadang-kadang sedap-sedap kepala kot ni, kaki kot tu. Tak apa, pusing pilah lagu mana pun waktu kita tidur. Yang penting waktu kita nak tidur, baring sebelah kanan. Saya duk baca daripada buat kajian tentang pasal apa dan apa kelebihan dan hikmah orang baring sebelah kanan ni. Nombor satu, sebab perut kita duduk sebelah kiri. Ni perut ni, perut besar ni. So bila usus dalam perut, bila kita baring ni, dia duduk sebelah kanan, maka dia tak ada pressure pada perut. So dia tak jadi reflux. Dia gas, dia tak naik balik ke atas. Dia jadi heartburn. Yang kedua, jantung dia duduk belah kiri. So tak ada pressure ataupun banan tubuh ni kepada jantung. So tidur kat sini semuanya dapat release dengan baik. Itu hikmah dia. Dada pula menghadap ke arah kiblat. Cuba pusingkan, situasikan katil kita, posisikan katil kita tu supaya bila kita baring sebelah kanan ni, dada kita ni menghadap ke arah kiblat. Kalau tuan-tuan boleh dapat posisi itu di rumah kita, tu yang paling cantik dan paling baik. Sebab tu orang dulu-dulu bila buat rumah, dia tahu tilat apa ni, bilik dia tu nak duduk posisi macam mana. Position rumah tu tahu dah. Dan menyebabkan nanti katil dia akan menghadap, bila dia baring sebelah kanan, katil dia akan menghadap ataupun dada dia menghadap ke arah kiblat. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dah faham dah? Sebab itu. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tetapi waktu Nabi SAW tidur dalam masjid, asyik Nabi istirahat dalam masjid. Bukan tidur macam kita tu. Maksud ada time-time yang Nabi SAW istirahat, salli ala Sayyidina Muhammad, dalam masjid disebabkan keletihan ataupun nak hilangkan mengantuk sikit, maka salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi SAW akan berbaring dalam masjid. Baring dalam masjid, Nabi SAW akan baringnya dia panggil apa ni? Dia panggil apa? Baring macam ni. Yang putih ni melentang. Terlentang. Baring terlentang macam ni. Nampak? Tu bukan orang mati. Dia pakai baju jubah putih. Baringnya terlentang, salli ala Sayyidina Muhammad, sambil yang specialnya kedudukan kaki Nabi, Nabi SAW tindih kaki macam tu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Yang satu duduk atas satu yang lain. Yang kanan duduk atas kaki kiri. Nampak selesa tak? Nampak selesa. Position yang tak berhajat untuk tidur lama. Kita pubuh pi lagu mana pun sedap belakang. Dengan tidur ni kan, baring kot tepi sedap, beralih kot sini sedap, tidur terlentang sedap. Ni atas kerusi ni pun tidur sedap. Sedap-sedap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia boleh beritahu kat kawan dia, "Sat kuliah hari ni lah." Siapa ada lena sepanjang kuliah? Start Assalamualaikum, tutup Assalamualaikum dia. Tutup sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi yang dilarang ialah tidur kita, salli ala Sayyidina Muhammad, meniarap. Tak boleh. Antara tidur yang dilarang ialah tidur secara meniarap. InsyaAllah. Ada soalan tak tuan-tuan? Kita habis dah. Nanti kita akan jumpa pertemuan kita akan datang. Kita akan masuk dalam bab berbekam. Nikah saya lipat ni lah. Tanda berbekam. Muka surat yang ke Salat Jumaat 104. Ada soalan tak? Bagus soalan ni. Dia puasa. Lepas tu sampai-sampai
dia puasa, lepas tu waktu nak buka puasa tu jalan jam. Bila jalan kotak tu tak ni. Jalan jam. Bila jalan jam tu tuan-tuan, salih ala Muhammad. Kosong kan dalam tu kan kotak tu kan? Ha. Bila jalan jam, salih ala Muhammad, dia kata, dah masuk waktu dah, nak buat macam mana? Ustaz, macam mana saya nak batalkan puasa saya? Saya tengok ni, boleh tak saya korek hidung? Tak dekat bawah tu, saya orang tak. Boleh tak saya korek hidung saya? Dah, korek hidung. Nak batal puasa. Tuan-tuan, korek hidung batal puasa tak? Korek hidung batal puasa tak? Korek takat ni tak batal puasa. Yang jolok sampai dekat, kira habis satu jari masuk ke dalam tu batal puasa. Satu lagi nak bagi batal puasa tu apa? Korek, ambil yang dalam tu, buang dalam mulut. You. Batal puasa. Tuan-tuan, kalau tak ada benda apa nak makan, lepas daripada masuk waktu maghrib tu, dia tak puasa dah. Dia puasa tak lagi? Tak ada dah, bukan puasa lagi dah. Pasal habis waktu puasa tu dengan masuknya waktu maghrib. Lepas pada tu, walaupun dia tak makan, dia tak kira sebagai orang puasa dah. Ni. Jadi kalau dia tak makan apa pun, tak ada apa, tak ada masalah apa. Tunggu lagi sampai ke rumah, makan. Saya lihat saya Muhammad. Betul tak? Boleh faham jawapannya? Tu. Ada soalan ya, Kak? Salam kata. Ya. Melebihi daripada selain pada keduanya. Yang kedua, cara untuk mendapat kemanisan iman tadi tak habis kan? Ada 3 perkara. Yang pertama, mencintai Allah Rasul melebihi daripada selain pada keduanya. Yang kedua, dia mencintai saudaranya. Dia mencintai saudaranya dan tidaklah dia mencintainya melainkan semata-mata kerana Allah. Dia cinta kat saudara ni. Cinta ni maksud apa? Apa saja yang dia nak pada diri dia, dia nak pada saudara dia. Dan dia nak tu bukan sebab apa-apa, semata-mata kerana Allah. Bukan sebab handsome dia, bukan sebab segak dia, bukan sebab cantik dia, bukan sebab akhlak dia. Pasal apa sayang sangat kat dia tu? Pasal dia tu baik akhlak, dia tu sangat. Pasal apa? Pasal dia tu handsome sangat. Pasal dia tu cantik sangat. Habis yang tak handsome macam mana? Habis yang tak baik macam mana? Faham tak ni? Dia cinta kat seorang tu semata-mata kerana Allah. Yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api. Dia tak mau. Dulu pernah buat maksiat, dulu pernah buat jahat, dulu buat dah menyesal sungguh-sungguh, tak mau balik dah. Tu 3 syarat ni dia akan mendapat kemanisan iman. Wallahu a'lam. Okey. Ada soalan lagi tak? Tak ada lah. Tak apa. Tak ada masalah buat macam ni. Tak ada. Boleh nak tak macam ni ke? Nak tak macam mana ke? Nak tak macam mana ke? Cuma dalam hadis tu cerita Nabi SAW terlentang dan Nabi SAW tak kaki dia macam tu. Okey, lagi ada apa lagi tak? Tak ada apa dah. InsyaAllah tuan-tuan, terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan perhatian tuan-tuan sepanjang kuliah pada hari ini. Tuan-tuan nampak tak kotak kat depan ni bukan tak saja sebenarnya. Saya ada satu projek saya dalam bulan Ramadan ni. Saya duk kempen untuk perbanyakkan solat sunat dalam bulan Ramadan. Itu kempen saya. Mana-mana pun setiap kali bulan Ramadan saya akan kempen untuk perbanyakkan solat sunat. Cuma saya duk tengok dan saya duk perhati, banyak daripada kita tak tahu cara solat sunat yang betul. Dia nak sembahyang sunat tapi dia tak tahu. Jadi dia tak tahu nak baca surah apa, dia tak tahu nak baca doa apa. Kadang-kadang antara solat hajat dengan solat tahajud pun dia duk confuse di antara dua. Jadi ada satu buku yang kami susun yang namanya solat-solat sunat berdasarkan sunnah Nabi SAW, berdasarkan pada mazhab Imam Syafi'i. Buku tu lebih kurang 190 muka surat. Cuma saya tak bawa sampel buku tu, saya minta maaf. Saya tak jual buku tu. Bukan maksudnya saya tak mau jual kat sini. Saya nak hadiahkan kepada orang sepanjang Ramadan ni. Buku tu harga dia RM18 jual. Tetapi saya nak kempen untuk wakaf. Sepanjang Ramadan ni ada lebih 20 masjid dan 20 tempat yang saya berprogram. Saya akan edarkan pada setiap masjid dan setiap tempat itu, setiap masjid itu 100 buku untuk orang manfaatkan.
Dan saya akan sebutkan dalam tu, tuan-tuan, saya ada buku ni ialah buku solat-solat sunat. Dan saya harap tuan-tuan dapat solat sunat dengan sempurna dalam bulan-bulan Ramadan ni. Siapa yang nak buku ni, siapa yang nak beramal, sila ambil. Maksudnya kalau dia jenis tak mau, dia tak ambil lah. Saya nak supaya orang yang wakaf tu, dia dapat manfaat daripada orang tu beramal daripada buku tu. Kalau ada orang sembahyang sunat betul tu, dia mai pada kita yang wakaf buku tu. Jadi, saya nak ajak tuan-tuan yang ada ni, join sekali dengan saya. Saya nak distribute buku tu harga RM15. Tabung dekat depan tu, tuan-tuan niat beli buku tu dan tuan-tuan wakaf balik kat saya untuk saya edarkan. Buku tu tak ada kat saya. Saya tak minta maaf, saya tak bawa buku, saya tak bawa sampel buku tu. Jadi, macam mana? Boleh nak beli sendiri boleh, tapi saya tak bawa. Memang tak ada. Buku tu tak ada dengan saya. Apa dia? Nama tajuk buku? Solat-solat sunat. Himpunan solat sunat. Salih Asy Muhammad. Nanti next kuliah saya nanti saya bawa untuk jualan kau nah. Himpunan solat sunat Salih Asy Muhammad pada mazhab Imam Syafi'i. Jadi Salih Asy Muhammad harga buku tu RM15. Yang saya akan distribute bermula 1 Ramadan. Jadi tuan-tuan yang ada ni, saya nak ajak tuan-tuan untuk wakaf buku ni untuk kita edarkan. Tuan-tuan wakaf lah. Kalau tuan-tuan ada duit lebih sikit, tuan-tuan beli 10 buku, 150 je. Nah, Salih Asy Muhammad. Untuk niatlah bagi kat siapa-siapa. Yang paling penting nanti orang beramal dengan amalan-amalan yang sahih daripada kita nak tumpang pahala dia macam tu lah. Dan jadi tabung kat sini, tuan-tuan letak lah. Satu buku RM15. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan tak lebih, nanti saya akan total up jumlah tu yang duk dapat pada malam ni, pada pagi ni, saya akan bahagikan dengan RM15 satu buku. Kemudian kita akan tengok berapa banyak buku yang kita dapat daripada grup kuliah duha pada hari inilah, insya-Allah. Boleh nah? Boleh nah? Tu tabung kat depan ni. Tak kat sini okey kot nah? Kau tak kat mana? Tuan-tuan boleh dekat dalam tu, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang berhajat nak tengok buku tu macam mana, tuan-tuan boleh tengok kat Facebook saya ataupun Instagram saya ada, saya postkan tentang buku tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama.